Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama sekali kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk mengerjakan solat sunat duha secara berjamaah yang kita dah laksanakan sejak sekian lama sebelum ini. Alhamdulillah masih lagi berpeluang untuk solat sunat duha yang mempunyai banyak kelebihan, antaranya dimurahkan rezeki insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sambung kaitan apa yang telah kita lihat di dalam hadis yang kedua daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 45 Nawawi. Yang kedua hadis yang cerita tentang Islam, iman dan juga ihsan. Sebelum ni kita dah sebut tentang Islam, apa yang kita boleh faham tentang Islam, iaitu rukun Islam yang 5. Yang disebutkan dalam hadis, rukun Islam yang 5 bermula dengan syahadah, solat, zakat, puasa dan juga haji. Baru lepas haji, kita baru lepas haji. Dan insya-Allah selepas itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis tersebut berkenaan dengan iman, iaitu beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikat, beriman dengan Rasul, kitab, hari kiamat dan juga qada dan qadar. Rukun iman lah senang cerita. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk sedikit perbahasan tentang rukun iman yang pertama, iaitu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Allah Taala. Walaupun sebelum ni Ustaz Wan ada sebut dalam pengajian yang beliau sampaikan daripada kitab Tauhid, pertama sekali adalah iman pada Allah Ta'ala. Kena yakin bahawa Allah itu Tuhan. Itu keyakinan kita pada Allah Ta'ala hendaklah diasaskan keyakinan yang betul-betul pokok akidah, yang merupakan pokok akidah. Apa dia? Iaitu Allah itu satu, Allah itu esa, dan Allah itu adalah Tuhan yang layak disembah. Kalau masalah-masalah yang melibatkan benda-benda yang furuk dalam akidah, contoh benda-benda kecil, Allah ni orang kata apa, bersemayam atas aras ataupun tidak, itu antara masalah-masalah yang dibahaskan oleh para ulama. Allah ni ketika Nabi Isra Mi'raj, Allah ni Nabi nampak ke tak, Allah ni boleh dilihat ke tak. Masalah-masalah tu adalah masalah-masalah kecil. Tapi masalah yang paling besar yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita beriman bahawa Allah itu adalah esa, dan juga percaya bahawa Allah hanya layak disembah oleh manusia sekaliannya. Sebab tu satu kata-kata ulama yang boleh saya petik kat sini, iaitu Ibnu Nujaym Al-Hanafi, dia kata apa? Dia kata kalau orang bertanya kepada kamu tentang fiqh, maka jawab macam ni. Orang tanya tentang fiqh, jawab macam ni. Mazhab kami adalah mazhab yang betul dan boleh jadi salah. Mazhab orang lain pula adalah salah tapi boleh jadi betul. Itu kalau fiqh. Orang tanya tentang fiqh, jawab macam yang Ibnu Nujaym kata, iaitu mazhab kami adalah mazhab yang betul tapi boleh jadi salah. Mazhab orang lain pula salah tapi boleh jadi betul. Tapi kalau orang tanya kepada kamu tentang masalah akidah, masalah tauhid, kamu jawab mazhab kami adalah, akidah kami adalah akidah yang betul, dan akidah yang selain yang betul adalah akidah yang salah. Maksudnya dalam tauhid ni tak ada toleransi. Yang kata Allah ni ada dua, yang mensyirikkan Allah ni, itu adalah semua akidah yang batil. Sebab tu orang-orang dulu zaman Nabi Muhammad SAW, orang dulu dipanggil kaum musyrikin, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab mereka ni sembah berhala. Dalam masa yang sama mereka ni percaya Allah Taala. Mereka percaya Allah. Sebab tu kalau kita tengok kisah-kisah dulu, ada kadang-kadang orang kafir ni sebut demi Allah, wallahi, maksudnya dia orang percaya Allah, tapi sembah berhala sebagai perantaraan di antara mereka dengan Allah. Jadi perbuatan ni syirik, menyekutukan Allah, maka dinamakan orang-orang musyrikin. Okey, ilmu tauhid yang berkaitan dengan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifat wajib, iaitu 20 sifat yang kita selalu baca, yang kita selalu baca dan sebagainya. Itu adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam sifat mustahil, lawan kepada 20 sifat tadi. Dan ilmu tauhid juga dipanggil sebagai ilmu kalam. Ilmu kalam, kalau yang siapa pernah dengar, ilmu tauhid dikenali juga sebagai ilmu kalam, iaitu ilmu yang membicarakan tentang ketuhanan, kerasulan dan sebagainya. Kadang-kadang ada setengah orang
dia tak suka belajar ilmu kalam. Sebab bagi dia ilmu kalam ni ilmu mengarut. Ilmu mengarut. Sebab ilmu kalam ni dia banyak main akal. Kalau nak kalahkan hujah seorang, kita guna akal. Maksudnya tak ada guna dalil, tak ada guna nas dan sebagainya, kita guna akal. Macam tu juga berlaku pada zaman dulu. Seorang ulama namanya Ahmad bin Ibrahim Al-Ismaili. Ahmad bin Ibrahim Al-Ismaili ni seorang ulama hadis dan juga terkenal dalam bidang fiqh pada zaman beliau. Jadi satu yang dia tak suka adalah ilmu kalam, ilmu yang cerita tentang hujah-hujah, macam mana nak patahkan hujah orang berkenaan dengan ketuhanan dan sebagainya. Tak suka belajar. Takdir Allah Ta'ala tiba-tiba datang ke dalam sebuah masjid. Masuk semayang. Tengah duduk semayang tu ada dua orang lelaki yang sedang sembang tentang ilmu kalam, ilmu tauhid ni lah, ilmu kalam, cerita tentang ilmu kalam. Dia semayang tak khusyuk, sebabkan memang tak suka ilmu kalam. Dengar pula orang bincang tentang ilmu kalam, jadi rasa terganggu solat dia. Tak apalah, teruskan semayang. Dua orang lelaki terus sembang pasal ilmu kalam sebagainya. Tapi ulama yang tengah semayang tadi, dia kata apa? Dia kata akhirnya aku cepatkan semayang, sebab aku tak suka dengar apa yang dia orang sembang. Cepatkan semayang. Tapi lekat dalam hati aku ni satu perkara, iaitu mereka membicarakan tentang satu puak yang dinamakan Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ni menetapkan satu hukum dalam agama semata-mata menggunakan akal. Maksudnya tak ada nas, tak ada Quran, tak ada hadis, semata-mata akal. Jadi cara nak patahkan hujah dia orang ni, tanya balik pada dia orang satu soalan dia: mengapa? Kenapa? Mengapa? Tanya balik pada dia orang macam tu. Itu yang lekat dalam hati aku, kata ulama tadi. Tak apalah, berlalu beberapa tahun lepas tu, seorang raja pada waktu tu dikejutkan dengan satu bala dalam negara dia. Satu bala dalam negara dia apabila Syiah Ismailiyah yang diceritakan tadi terus terang menyatakan bahawa mereka adalah kafir. Mereka terkeluar daripada ajaran Islam. Siap cabar raja: wahai raja, engkau ni raja, engkau tak boleh jadi macam orang biasa. Jadi dalam bab akidah ni engkau kena jawab berdasarkan dalil. Cabar pada raja pula. Beraninya Syiah Ismailiyah ni cabar raja. Raja kata apa? Raja kata, aku tak mau jawab, aku tak mau hujah dengan kau. Aku nak seorang ulama di kalangan umatku berhujah dengan kau. Kemudian puak Syiah Ismailiyah kata, okey, kalau macam tu panggil Ahmad bin Ibrahim. Sebab dia tahu Ahmad bin Ibrahim ni cukup alim dalam bidang hadis, cukup alim dalam bidang fiqh, tapi ilmu kalam tak reti. Confirm boleh menang. Ulama lain memang tahu, ulama Islam pada waktu tahu Ahmad bin Ibrahim ni memang tak reti ilmu kalam. Dia kata, mampulah, kalahlah Islam lepas ni. Syiah Ismailiyah dah kafir, nak lawan pula dengan umat Islam, bagi pula ulama yang tak reti ilmu kalam, habislah kalah. Jadi tak apalah, akhirnya raja kata, macam itulah yang aku nak sebut, aku nak panggil Ahmad bin Ibrahim. Jadi diutuskan utusan hantar surat kepada Ahmad bin Ibrahim untuk menjemput berdebat dengan puak Syiah Ismailiyah. Datanglah Ahmad bin Ibrahim dalam keadaan dia ni memang tak sangka jemputan tersebut, sebab dia tak reti ilmu kalam. Raja pula jemput lawan dengan orang yang membahaskan ilmu kalam ni. Datang kepada raja berhadapan dengan orang yang mencabar beliau, iaitu seorang kita kata seorang kafir daripada Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah datang kepada beliau. Raja kata, okey, kalau macam tu, engkau sebagai seorang Syiah Ismailiyah, buka hujah engkau tentang agama engkau, buka hujah engkau tentang pegangan kau. Dia ceritalah satu persatu berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan fiqh dia dalam mazhab Syiah Ismailiyah. Imam tadi dengar je. Tiba-tiba akhirnya habis semua. Imam yang dikenali sebagai Ahmad bin Ibrahim tadi tanya kepada orang yang mazhab Syiah tadi. Dia tanya, semua yang kau sebut ni kenapa jadi macam tu? Mengapa jadi macam tu? Orang tu tak boleh jawab dah. Dia tak jawab, seolah-olah dia tahu bahawa imam yang ada depan dia tu tahu selok-belok tentang mazhab Syiah Ismailiyah. Padahal tak tahu pun. Kebetulan semayang kat masjid tadi, dengar orang cerita tentang Syiah Ismailiyah, cara nak jawab, tanya balik kenapa. Tak tahu pun. Akhirnya dengan satu hujah tu boleh lawan balik Syiah Ismailiyah yang berada di hadapan beliau. Semua orang takbir, raja takbir, rakyat takbir. Inilah kelebihan ilmu kalam. Setengah ulama kata haram, setengah ulama kata tak setuju untuk belajar, tapi ada kebaikan isbat di sebalik ilmu kalam tersebut. Itulah ilmu tauhid yang bicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, para rasul dan sebagainya. Jadi kenaan dengan Allah Ta'ala, satu lagi i'tiqad yang kita kena betulkan. Kadang-kadang selalu juga dengar orang sebut tentang Allah Ta'ala ni, anak-anak tanya,
Mak, ayah, Allah ni ada kat mana? Kita jawab apa? Allah tu di mana-mana. Allah tu di mana-mana. Jadi kalau ikut yang sebetulnya, Allah ini wujud tidak bertempat. Sebab kalau kita kata Allah itu di mana-mana, seolah-olah Allah ni memerlukan tempat. Allah ni memerlukan tempat untuk wujud. Seolah-olah kita kata Allah ni ciptakan tempat, langit, bumi dan sebagainya, dan Allah perlukan kepada langit, bumi tersebut untuk wujud di situ. Kita fikir balik, kalaulah berlaku hari kiamat, langit semua dah hancur, bumi semua dah hancur, waktu tu Allah ada kat mana? Jadi i'tiqad yang kita kena betulkan adalah Allah wujud tidak bertempat. Allah wujud tidak bertempat. Masalah kat syurga nanti Allah dilihat oleh mata kita sendiri, itu masalah lain. Masalah kat dunia apabila kita nak i'tiqad tentang Allah Ta'ala, Allah ini wujud tidak bertempat. Jadi siapa-siapa yang pernah sebut ke anak tu, betulkan balik, Allah tu wujud tak bertempat. Betul kepada Allah itu, daripada Allah itu ada di mana-mana, betulkan kepada Allah itu wujud tidak bertempat. Sebab ada pendapat yang mengatakan bahawa siapa yang mengatakan bahawa Allah itu berada di mana-mana, maka itu adalah pegangan dalam mazhab Mu'tazilah. Pegangan dalam mazhab Mu'tazilah. Jadi saya rasa mungkin setakat itu saja berkenaan dengan huraian tentang rukun iman yang pertama daripada hadis yang kedua, syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Imam Nawawi. Dan insyaAllah selepas ini kita akan sambung lagi menceritakan tentang kupasan lebihan yang terdapat dalam rukun iman, dan kita masuk kepada ihsan dan seterusnya insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih karam.